Assalamualaikum dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Tadi rakan saya telah pun menyampaikan cadangan kami tentang program team building ataupun bina pasukan selama 3 hari 2 malam untuk syarikat tuan-tuan dan puan-puan. Itu cadangan secara keseluruhan, apakah pengisian, apakah program yang akan staf tuan-tuan dan puan-puan lalui sepanjang program team building atau bina pasukan selama 3 hari 2 malam. Kini tugas saya untuk berkongsi beberapa aktiviti yang ada di dalam program team building ini, dan saya ingin kaitkan bagaimana aktiviti-aktiviti ini boleh memupuk semangat yakin boleh dan semangat berpasukan di kalangan staf tuan-tuan dan puan-puan yang bakal menyertai program team building ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kami mempunyai pelbagai aktiviti lasak, lebih 20 jenis aktiviti lasak. Tetapi izinkan saya berkongsi hanya 2 sahaja. 2 daripada 25 dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kerana 2 aktiviti ini ada di dalam program team building yang bakal dilalui oleh staf tuan-tuan dan puan-puan. Aktiviti yang pertama yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah aktiviti yang lebih dikenali dengan abseiling ataupun repelling. Dan saya sebenarnya jarang sekali digunakan perkataan Melayu untuk aktiviti ini. Jadi saya memikirkan sendiri terjun tali untuk aktiviti ini. Adakah di antara tuan-tuan dan puan-puan pernah mengalami atau pernah mengambil bahagian dalam aktiviti ini? Ada? Tuan pernah ya? Tak berani. Jadi tuan boleh membantu saya untuk berkongsi maklumat ini dengan hadirat pada hari ini. Dalam aktiviti ini ia akan dimulakan dengan taklimat keselamatan. Kerana aktiviti ini adalah aktiviti yang kita panggil aktiviti aras tinggi. Ia memerlukan aspek keselamatan yang tinggi yang perlu dipatuhi oleh bukan saja jurulatih tetapi oleh semua peserta. Jadi aktiviti ini akan kita mulakan dengan taklimat keselamatan sebagaimana ditunjukkan oleh gambar ini. Kemudian jurulatih akan menunjukkan cara. Pertama, dia akan memperkenalkan segala peralatan yang perlu dipakaikan kepada peserta dan dia akan menunjukkan cara bagaimana pemakaian yang betul. Pemakaian harness, topi dan segala alat-alat yang lain. Di sini kita melihat bagaimana jurulatih menunjuk cara daripada dahan pokok bagaimana peserta akan bergantung menggunakan tali dan bagaimana untuk mengendalikan tali dan juga peralatan-peralatan yang akan dipakaikan. Jadi begitu, kaki diletakkan di platform dan di mana letaknya tangan dan sebagainya. Jadi jurulatih akan menunjukkan secara satu demi satu bagaimana aktiviti abseiling ini dijalankan. Dan sebelum peserta memulakan aktiviti ini, jurulatih akan memastikan bahawa peralatan dipakai dengan cara yang betul. Dan setelah disahkan peralatan dipakai dengan betul, barulah peserta bersedia untuk terjun. Dan bagi jurulatih kami yang memang telah berpengalaman, sebahagiannya telah bersama-sama kami lebih daripada 10 tahun, memang biasa mengalami pelbagai karenah, pelbagai gelagat peserta. Ada yang mengalami ketakutan yang amat sangat, ada yang mengalami rasa gayat yang teruk kerana kita akan membuat aktiviti ini pada ketinggian 40 kaki di tebing laut.
Adakah 40 kaki itu tinggi? Tuan-tuan dan 40 puan-puan? kaki tu berapa lah? Berapa tingkat? Berapa tingkat agaknya? Cik A, dalam 4 tingkat. Ya. Tetapi ya, lokasi exhaling ini sebab ianya di tebing laut. Di bawah itu kita akan nampak laut dengan hembusan angin. Jadi akan membuatkan suasana yang lebih apa ya kata, menguja, mencabar, menggayatkan peserta-peserta. Jadi jurulatih kami yang berpengalaman, mereka akan memberi semangat, kadang-kadang perlu memujuk peserta-peserta. Tunjuk gambar yang betul-betul senang buat aktiviti tu. Tak sabar. Tak sabar lah. Okey, itu dia yang peserta tadi. Jadi satu aktiviti diturunkan pada air surut dan satu lagi pada air pasang. Jadi memang kita nampak air di bawah, tidaklah sampai ke tepi. Dan jangan takut Sandy, ada peserta wanita. Dan saya juga telah berjaya melalui aktiviti ini 12 tahun yang lalu. Kalau sekarang, kalau saya buat, saya perlu mengalami medical pemeriksaan perubatan dahulu. Tetapi saya kira staf tuan-tuan dan puan-puan adalah dari golongan yang masih muda, yang tidak ada masalah kesihatan untuk menjalankan aktiviti ini. Okey. Jadi sebelum saya pergi kepada aktiviti yang kedua, apa kaitan aktiviti ini dengan tempat kerja, dengan organisasi? Di sini kita akan kaitkan semasa proses ataupun sesi debriefing ataupun rumusan, kita akan kaitkan di mana peserta-peserta akan berkongsi pengalaman mereka. Dan kemudian kita akan minta mereka merenung apa pengajaran yang mereka dapat daripada aktiviti ini dan kaitkan dengan tempat kerja mereka. Contohnya, sebahagian daripada staf tuan-tuan dan puan-puan adalah mereka di dalam jabatan pemasaran. Orang-orang yang berada dalam jabatan pemasaran sudah tentu akan mengalami orang panggil cold calls, di mana merasakan perasaan takut, perasaan cemas apabila lebih-lebih lagi apabila mereka perlu melakukan aktiviti pemasaran dengan mereka-mereka yang mungkin berjabatan tinggi, mungkin bukan datuk dengan Tan Sri, mungkin mereka akan mengalami rasa takut, rasa gemetar untuk menghadapi tokoh-tokoh ini contohnya, ataupun sesiapa sahaja yang mungkin belum mereka kenali. Jadi kita cuba kaitkan. Begitu jugalah apabila kita nak melakukan aktiviti excelling ini, memang kita berhadapan dengan rasa takut. Aku tak terjun tu kan. Ya. Tetapi apabila kita telah ditaklimatkan, apabila kita telah membuat segala persiapan, dan kita teruskan niat kita. Dan percayalah tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian besar daripada peserta-peserta apabila mereka telah terjun, mula-mula ada yang menangis, mula-mula ada yang memang terlalu gemetar. Tetapi apabila mereka telah berjaya turun, apabila mereka naik semula ke tebing, mereka berkata kepada jurulatih, "Tuan, boleh saya ulang?" Jadi menunjukkan di sini kepuasan yang mereka dapat apabila melakukan aktiviti ini, bahawa sebenarnya mereka boleh melakukan. Yang penting adalah persiapan, persiapan minda, persiapan fizikal, persiapan ilmu, dan mereka melakukannya, dan satu kepuasan yang mereka dapati, satu keyakinan, saya boleh apabila mereka selesai melakukannya. Jadi kita kaitkan, memang dalam alam pekerjaan memang kita akan berhadapan dengan situasi yang begini. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah persiapan ilmunya, persiapan fizikal, persiapan mental. Dan setelah kita melakukan semua persiapan itu, kita perlu terus berhadapan dengan rasa takut kita, dan kita akan mendapat satu kepuasan apabila kita menyelesaikan sesuatu tugasan itu. Itu aktiviti yang pertama. Aktiviti yang kedua, rafting, berakit. Ada selain daripada tuan pengerusi kita, ada yang pernah berpengalaman menjalankan aktiviti ini?
belum pernah. Jadi tuan-tuan pun perlu bersama-sama dengan staf untuk bersama-sama dalam program ini. Dalam program ini, pertama sekali memang jurulatih akan menunjukkan kepada peserta-peserta cara untuk mengikat rakit. Kita menggunakan tong-tong drum dan juga buluh yang perlu diikat dengan tali-tali. Kita akan membuatkan tunjuk cara bagaimana nak membuat rakit yang kukuh. Kerana rakit ini perlu dibuat dengan sebaik-baiknya kerana mereka lah yang akan menaiki rakit ini nanti. Dan kemudian apabila telah ditaklimatkan bagaimana cara membuat rakit, kumpulan-kumpulan ini akan membuat rakit. Dan setiap yang kita tekankan kepada mereka, setiap orang perlu berperanan dalam membuat rakit ini dan perlu memastikan bahawa buluh-buluh ini perlu diikat dengan kemas, dengan kuat, kerana kalau ianya tidak diikat dengan kemas dan kuat, rakit ini tidak mungkin pecah di tengah lautan. Dan siapakah yang akan menanggung di sini? Jadi kalau kita lihat di sini semua, tidak kira lelaki, tidak kira wanita, semua main peranan. Dan di sini tidak ada perbezaan antara pangkat dan darjat. Sama ada dia adalah kerani ataupun penyedia pegawai, masing-masing ada peranan dalam membuat rakit ini. Dan sebelum mereka mendayungkan rakit, kita mempersiapkan diri dengan apa yang dipanggil keyakinan di air, ataupun lebih mudah difahami dalam bahasa Inggeris, water confidence. Kerana tidak semua di antara kita yang selesa berada di air. Mungkin ada yang ada pengalaman hampir lemas dan sebagainya, yang merasa fobia apabila berada di air. Jadi kita beramai-ramai setelah memakai jaket keselamatan, kita akan kumpulan itu akan beramai-ramai, berpegangan tangan, lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita akan sama-sama menurun masuk ke dalam air, dan mereka akan sama-sama terapung menggunakan jaket keselamatan, dan semuanya akan terapung, dan di situ akan memberi keyakinan apa-apa berlaku mereka ada jaket keselamatan dan bagaimana menggunakan jaket keselamatan itu, dan mereka boleh terapung di atas air. Dan kemudian kita akan mengadakan satu pertandingan di antara kumpulan-kumpulan di mana mereka perlu mencapai misi mengambil bendera kumpulan masing-masing. Jadi untuk kumpulan ini mereka perlu mendapatkan bendera merah. Jadi di sinilah semangat berpasukan, peranan ketua untuk memastikan dayungan itu serentak dan seirama, supaya tujahan dayungan itu dapat bergerak dengan laju. Kumpulan ini mereka perlu mendapatkan bendera putih. Dan bagaimana gembiranya mereka apabila dapat mencapai misi mengambil bendera masing-masing. Berjaya. Jadi di situ pengalaman mereka bekerjasama, masing-masing ada peranan, bahawa masing-masing perlu memainkan peranan mendayung, mencapai misi, dan berakit di laut lain, berlainan dengan berakit di tasik misalnya, kerana tasik atau kolam airnya tenang, tetapi berakit di laut dengan ombak. Jadi mereka perlu mengharung ombak. Jadi apabila kita kaitkan, apabila dalam sesi rumusan, mereka akan berkongsi pengalaman mereka dan cuba kaitkan dengan apa yang berlaku di tempat kerja. Bagaimana misi itu perlu jelas, bagaimana mereka perlu bekerjasama, tidak kira apa peranan sekalipun, bagaimana kepimpinan itu perlu merancang supaya mereka dapat mendayung bersama-sama, supaya mereka dapat bersaing dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Jadi kita kaitkan. Begitu juga dengan alam pekerjaan, bahawa mereka mesti ada sasaran yang jelas untuk dicapai, dan memang dalam apa-apa misi sekalipun akan ada cabaran-cabarannya. Dan cabaran di laut kadang-kadang ombak yang tinggi, ombak laut yang bergelora, itu merupakan cabarannya
yang besar, ya. Jadi kita kaitkan dengan suasana pekerjaan mereka yang memang, ya, ada kalanya cabarannya kecil, ada kalanya cabarannya besar. Dan bagaimana apabila mereka bertekad bekerjasama, ya, mereka berjaya mengharung ombak dan akan berjaya mencapai misi, dan ya, mereka akan mengecap kejayaan itu bersama. Jadi inilah, ya, tuan-tuan dan puan-puan, dua aktiviti yang ingin saya kongsikan, ya, yang mudah-mudahan ya, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi sokongan, ya, kepada program team building yang akan kita adakan untuk staf tuan-tuan dan puan-puan. Berilah sokongan dengan hadir, dan kalau boleh luangkan masa untuk bersama-sama dengan staf, kerana kebersamaan tuan-tuan dan puan-puan memberi makna yang besar kepada staf sekalian, di mana, ya, pengurus-pengurusan kanan sudi turun padang untuk bersama-sama dengan staf sekalian. Jadi sekianlah sahaja penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.